Mudah-mudahan dapat kita beramal dengan ilmu dan petunjuk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambungan kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 234. Saya rasa sekali baca lagi kot. Sekali baca lagi khatam kita, insya-Allah. Insya-Allah lah. Kalau tak kitab khatam, kita yang khatam dulu. Di dalam dua tu lah. Dalam dua. Tak kitab khatam, kita khatam. Kalau tak kitab khatam, kita khatam. Tak apalah khatam jadi pelajar kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu, wahai hamba-hamba Allah yang nak beribadat kepada Allah. Mana-mana hamba Allah yang nak beribadat kepada Allah, yang nak berjalan kepada Allah, yang nak menuju kepada Allah dengan ibadat. Jadi ketahui olehmu, wahai mana-mana hamba Allah yang nak mengabdikan diri kepada Allah, yang nak mencari bekalan akhirat supaya mendapat keuntungan, kebahagiaan, kesenangan yang kekal. Jadi ketahui olehmu, wahai orang yang beribadat, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, tidak terkecuali, bahwasanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu. Redha makna suka, redha makna setuju, redha makna seronok, redha makna sangka baik dengan Allah. Itu redha. Redha makna Melayunya seronok, makna Melayunya suka, makna Melayunya setuju, dengan makna Melayunya terima, berlapang dada, bersangka baik dengan qada Allah Ta'ala. Apa erti qada? Ketetapan ataupun keputusan yang telah dibuat oleh Allah sedia kala lagi dengan sifat iradatnya. Nusalli ala sayyidina Muhammad. Ketahui olehmu bahwasanya redha, yakni suka, seronok, setuju hati, sangka baik dengan Allah, dengan qada Allah Ta'ala itu, yakni dengan keputusan ataupun ketetapan, ketentuan yang telah dibuat oleh Allah sedia kala lagi ke atas kita makhluk. Jadi yang mengqadakkan ni peranan apa? Peranan sifat iradat. Iradat lah. Peranan sifat iradat Allah menentukan sesuatu ataupun. Iradat Allah di antara sifat yang wajib ada pada Allah, yang di antara sifat yang wajib ada pada zat Allah, yang mesti kita i'tiqadkan dalam hati adalah sifat iradat. Makna Melayunya sifat penentu ataupun sifat kehendak Allah. Itu makna iradat. Iradat itu sifat ma'ani Allah. Bila sebut sifat ma'ani, mesti ada ta'alluqnya. Apa makna ta'alluq? Peranan sifat. Ta'alluq maknanya peranan sifat, urusan sifat, kerja sifat. Itu ta'alluq sebut ta'alluq. Jadi iradat bahasa Arab, terjemah Melayu, sifat kehendak Allah, sifat penentu yang ada di zat Allah sedia kala lagi. Itu kalau ngaji tauhid. Kemudian ta'alluq sifat iradat tu, kerja dia, kalau orang tanya apa ta'alluq sifat iradat,
Apa peranan sifat iradat pada zat Allah tu? Apa tugasan dia? Apa peranan dia? Maka kita jawab, peranan sifat iradat Allah Ta'ala itu, peranannya menentukan sesuatu daripada perkara yang mungkin. Menentukan sesuatu daripada perkara yang mungkin. Kalau patut catat-catat. Kenapa nak kena catat tu? Sebab benda tu penting. Kalau kita tak tahu ataupun nanti tak ingat ke, lupa ke, tak faham ke, lama-lama nanti kan kita jadi salah faham pula dah. Mana contohnya salah faham dengan sifat iradat? Ni nak bagi contoh, ni nak bagi contoh orang yang salah faham. Waalaikumsalam. Nak bagi contoh orang yang salah faham dengan sifat iradat Allah. Ini contoh. Contohnya dikatakan gini. Dia kata Allah Ta'ala telah menentukan bahawasanya Allah Ta'ala itu menentukan dirinya ada. Dia kata gitu. Contoh dia kata gitu, Allah yang menentukan dia ada. Allah yang menentukan dia tu berkuasa. Allah yang menentukan dia tu maha mengetahui segala-galanya. Kita ni sekali dengar betul lah. Sekali dengar betul. Sebenarnya salah. Salah. Kenapa salah pula? Kenapa salah kalau kita nak cakap Allah yang menentukan dia berkuasa, Allah yang menentukan dia ada, Allah yang menentukan dia mengetahui segala-gala, Allah yang menentukan hanya ada satu je Tuhan. Kenapa salah pula? Kerana perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, kuasa Allah, mengetahui Allah, melihat mendengar Allah, satu Tuhan, satu Allah, semua itu perkara yang wajib. Apa maksud perkara wajib? Perkara yang dah memang sedia kala ada, yang tidak ada permulaan. Sedia kala dah Allah tu ada, sedia kala dah Allah tu kuasa, sedia kala dah Allah tu mengetahui, sedia kala dah Allah tu tunggal satu. Maknanya sifat yang wajib tadi atau perkara yang wajib itu adalah sesuatu perkara yang bukan ditentukan, malah dia merupakan perkara yang dah memang sedia. Yang nak ditentukan ni benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Itu yang nak ditentukan. Itu yang nak ditentukan oleh iradat tadi. Ni, kita bertemu malam ni. Kita berjumpa malam ni. Kita berkumpul malam ni dalam kuliah ni. Tak kisah yang ada di sini ke, yang secara online ni ke. Kenapa kita ada malam ni? Sebab telah ditentukan oleh Allah. Kerana boleh jadi kita bertemu, boleh jadi tidak bertemu, kerana kita ni dipanggil mungkin, benda harus. Kita ni benda harus, bukan benda yang mesti jadi, bukan benda yang mesti ada dah. Kita ni perkara harus, kita ni perkara mungkin. Makna keadaan dan kelakuan kita berkumpul ataupun tidak ni, kedua-duanya itu hukumnya harus. Apa maksud harus? Boleh jadi berlaku dan boleh jadi tidak berlaku. Maka apabila sesuatu tu tadi dirinya boleh berlaku dan boleh tidak berlaku, di sinilah perlu untuk ditentukan salah satu. Contoh ni, kewujudan kita. Kenapa kita wujud? Padahal tak wujud pun boleh. Wujud kita pun boleh, tidak wujud kita pun boleh. Maksudnya kewujudan kita ni harus. Kewujudan kita ni harus, bukan wajib. Jadi fahamkan hukum akal yang tiga tu. Jangan lupa hukum akal yang tiga tu. Faham elok-elok tu. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Bila sebut wajib akli, perkara yang dah memang telah sedia ada dan kekal ada selama-lama semata-mata.
Bila sebut mustahil akli, perkara yang kekal tiada, sedia kala lagi mesti tiada, dan kekal tiada selama-lamanya, dia tidak akan boleh berubah menjadi ada. Itu perkara mustahil. Dan hukum akal yang ketiga dipanggil harus. Harus apa? Harus akli, sesuatu yang boleh ada dan boleh tak ada. Mana contohnya? Kita ni lah contoh perkara yang harus. Sebab tu hari ni kita hidup, boleh jadi besok kita mati. Kalau wajib mesti ada, takkan terima mati sampai bila-bila. Itu wajib. Dulu kita tiada, sedia kala kita tiada, kemudian Allah ciptakan. Nampak tak? Kan berubah keadaan kita tu, daripada asalnya tiada sekarang berubah jadi ada. Kemudian Allah janjikan pula nanti satu masa kita akan mati, akan bina. Kan kelakuan kita berubah-ubah. Jadi benda yang boleh berubah-ubah inilah yang dipanggil mungkin ataupun yang dipanggil makhluk. Itulah yang duduk di dalam ta'alluq sifat iradat Allah. Itu yang nak ditentukan. Adapun Allah, kewujudan Allah bukan ditentukan. Sebab dia sedia ada. Baik. Contohnya kita buat gini. Kalau kita kata begitulah. Kalau nak dikatakan Allah tu ada sebab dia yang menentukan. Kalau Allah tak menentukan, macam mana? Okey, kita buat contoh gini. Allah yang menentukan, dia mengetahui segala perkara. Baik, kalau dia tak menentukan, apa jadi? Kalau dia tak menentukan yang dia tu mengetahui segala-galanya, apa jadi? Jahillah dia, betul? Lemahlah dia, jahillah dia. Maksudnya Allah tu mengetahui sebab Allah yang menentukan. Menentukan lawan dia apa? Tidak menentukan, betul? Menentukan lawannya tidak menentukan. Jadi kalau kita kata Allah yang menentukan, dia kuasa. Kalau begitu, kalau Allah tak tentukan dia kuasa, dia apa? Dia maksud lemah Allah tu haruslah, bukan mustahil. Padahal lemah Allah bukan harus. Nampak simple je hukum akal tiga tu. Nampak simple je. Alah, wajib saya harus. Tapi kalau tak faham kan, jadi senang dekat sini. Macam mana ni? Wajib. Benda wajib ada bukan sebab ditentukan. Dah memang ada. Kita wajib ke mustahil? Kita ke wajib ke mustahil ke harus kita? Harus. Kenapa kita ada ni? Kenapa kita ada? Sedangkan kita harus je ada. Kenapa kita ada? Sebab ditentukan. Sebab Allah menentukan kita ada. Itu jawapannya. Maksudnya kalau Allah tidak menentukan kita ada, jawabnya apa? Kita tiada lah. Sekarang kenapa kita ada anak 5 orang je, nombor 6 tak ada? Padahal ada usaha macam-macam lah. Sebab Allah tak tentukan ada. Sebab Allah tak tentukan yang adanya zuriat yang nombor 6. Kalau Allah tentukan ada, akan ada lah nanti. Lambat cepat akan ada lah anak kita yang nombor 6. Tapi kalau Allah tidak kehendak menentukan anak kita yang nombor 6 tu wujud, takkan ada sampai bila-bila. Jadi ingat tu, faham baik-baik. Ta'alluq sifat iradat, sifat penentu Allah, ta'alluqnya menentukan sesuatu yang harus ada dan harus tiada, yang dipanggil mungkin tadi. Jangan kata Allah yang menentukan, dia kuasa. Allah tu kuasa bukan dia tentukan. Dah memang dia wajib bersifat kuasa. Allah yang menentukan, dia satu je. Dah memang Tuhan tu wajib satu. Sebab tu ngaji tauhid kena slow-slow, tak boleh laju-laju. Nampak macam mudah, tapi kalau tak perhati teropong tak faham. Okey, tu tadi benda wajib. Benda mustahil, anak Tuhan contohnya. Contoh dikata begini, anak Tuhan tu tak ada sebab Tuhan tak kehendak. Boleh tak nak cakap gitu? Anak Tuhan tu tak ada anak Tuhan sebab Tuhan tak kehendak. Boleh tak nak cakap macam tu? Tak boleh.
Kalau seandainya Allah kehendak, apa jadi? Kalau seandainya Allah kehendak ada anak dia, apa jadi? Boleh jadi adalah anak Tuhan. Nampak tak? Kalau Allah kehendak ada anaknya, maknanya akan wujudlah anak bagi Tuhan tu. Padahal anak Tuhan tu mustahil. Dan Quran sebut dah, lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak dan tak diberanak, diperanakkan. Jadi anak Tuhan tu perkara yang mustahil, yang dah memang sedia kala tak terima ada, dan selama-lamanya takkan ada. Bukan tiadanya anak Tuhan itu dikarenakan Allah tidak menentukan. Kalau anak kita tak ada lagi, itu baru kita jawab sebab Allah tidak menentukan. Kalau anak Tuhan, bukan sebab Allah tak menentukan, kerana perkara itu mustahil, perkara yang bukan ditentukan atau tidak ditentukan, dah memang diri perkara itu perkara yang mesti dia ada. Itulah dia peranan kita ngaji sifat 20 tu, supaya kita tahu urusan-urusan sifat tu. Jangan cakap main sedap mulut dia. Sebab apa? Perkataan yang macam tu boleh merosakkan akidah. Kalau kita kata tiada anak Tuhan sebab Tuhan tak menentukan, bererti kalau Tuhan menentukan, boleh jadi adalah anak Tuhan. Betul? Bolehkah akal kita terima boleh jadi ada anak Tuhan? Dah. Kerana anak Tuhan itu perkara mustahil. Apa maksud mustahil? Perkara yang tidak boleh diterima pada akal. Itu maksud mustahil. Benda yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali, tak boleh terima. Kalau terima, rosak iman. Kalau ada orang akalnya boleh terima seandainya ada anak Tuhan, bila-bila masa yang akan datang boleh jadi ada anak Tuhan, rosaklah iman dia. Sebab apa? Dia boleh menerima perkara yang mustahil. Sebab tu definisi ta'rif mustahil tu apa? Perkara yang tidak boleh diterima pada akal. Faham baik-baik? Sesuatu yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Lemah Tuhan tak boleh terima pada akal. Ada Tuhan selain Allah tak boleh terima pada akal. Ada lemah pada Allah, mustahil tak boleh terima pada akal. Adanya sekutu Tuhan, mustahil tak boleh terima. Mana-mana akal yang boleh terima, walaupun bukan sekarang. Sekarang tak ada anak Tuhan, tapi apa pendapat kau? Contohlah dia tanya, apa pendapat kau kalau satu masa besok yang kita tak tahu, lepas dah masuk syurga, dah masuk neraka, boleh jadi ikut ada anak Tuhan, pendapat kau macam mana? Kau boleh terima tak? Dia kata barangkali jadi kafir dia. Walaupun benda tu tak berlaku. Sebab apa jadi kafir? Kerana akalnya boleh menerima perkara yang mustahil bagi Allah. Sebab tu faham betul-betul erti mustahil. Sesuatu perkara yang tak boleh diterima pada akal, sesuatu perkara yang tak boleh dibenarkan oleh akal adanya. Akal tak boleh nak membenarkan adanya perkara mustahil bagi Allah. Sebab tu dibezakan sifat mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Kalau kata sifat yang wajib bagi Allah adalah sesuatu yang mesti ada. Bila sebut perkara yang mustahil adalah perkara yang mesti tiada. Tak boleh terima. Bercakaplah macam mana, mati hidup balik pun akal tak boleh terima adanya sekutu Allah. Akal tak boleh terima adanya lemah pada Allah. Akal tak boleh terima adanya anak Tuhan. Tak boleh terima. Sebab apa? Mustahil. Tak serupa dengan kita makhluk ni. Kita makhluk ni namanya harus. Jadi akal boleh terima. Meskipun sekarang dia dah 50 tahun berkahwin, tak ada anak, tak ada zuriat, tapi akal boleh terima. Seandainya Allah nak merezekikan dia akal boleh terima. Sebab apa? Anak bagi manusia itu dipanggil perkara mungkin, perkara yang harus ada. Tak sama dengan anak Tuhan. Anak Tuhan mustahil, anak manusia ni apa? Harus. Begitulah. Tak faham? Ngaji lama-lama lagi. Ngaji lama-lama lagi, insya-Allah lah bagi faham. Insya-Allah.
Jadi nak redha dengan takdir Allah ni. Apa maksud redha tadi? Suka, setuju, seronok, sangka baik dengan apa sahaja yang telah ditentukan oleh Allah dengan iradat. Itu peranan iradat. Peranan iradat menentukan. Peranan kudrat menjadikan. Beza tu, sifat berkehendak lain, sifat kuasa lain. Sifat kuasa tugas dia menciptakan ataupun membinasakan, meniadakan, mengubah-ubah. Yang ada ditiadakan, yang tiada diadakan. Itu peranan kudrat. Sifat kudrat, sifat kuasa. Adapun peranan iradat menentukan. Bukan membuat. Membuat tu kudrat, menentukan iradat. Kita kena banyak ngaji tauhid. Kena banyak ngaji tauhid, sebab tauhid ni payah nak dapat. Payah nak dapat, payah nak faham. Bila payah dapat, payah faham, kena banyak ngaji. Kalau ilmu lain dia mudah-mudah, santai-santai boleh faham. Rukun semayang ada 13. Yang pertamanya begini. Okay, beres. Ini apa benda ni? Ta'aluk ni apa benda? Kita pula tak pernah dengar sebab tu nak kena ulang-ulang, selalu dengar. InsyaAllah lah. Tapi kalau dah benda payah, setahun sekali dengar, payah. Benda payah, sekali setahun dengar, sebulan sekali, lagi payah lah, lagi lambat lah. Bukan tak dipaham, boleh, tapi lambat lah. Macam tu. Lepas tu kena banyak ngaji, banyak insya-Allah sebagai asbab usaha ikhtiar itu. Boleh je kalau nak bagi faham kita malam ni segala-gala perkara boleh. Dia maha kuasa kan. Tapi Allah tak kehendaklah tu, tak faham tu. Adalah hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah nak suruh kita rajin ngaji. Belajar lagi, azam lagi, bersungguh lagi. Supaya hatinya selalu tertambat, terikat dengan majlis ilmu. Bila lagi nak ngaji tauhid ni, bila lagi kelas tauhid ni, bila lagi kelas tauhid. Maknanya hatinya sentiasa memikirkan ibadat. Nampak tak? Kalau dia mati dalam keadaan begitu, baik tu, mati husnul khatimah lah. Mati hatinya sedang memikirkan tentang ibadat. Tapi kalau malam ni semua belajar, semua faham, semua pandai, tak ada dah. Tak ada dah nak datang buat apa, mau masa dah faham. Baik lepak kat rumah ke. Buang masa nak duduk sakit lutut, sakit tumit, sakit pinggang, ngantuk mata je. Baik duduk rumah. Itu hikmah. Allah nak bagi kita pahala banyak, berusaha, bersungguh-sungguh, mengharap dengan Allah, bergantung dengan Allah. Jangan rasa diri kita kuasa, jangan rasa diri kita hebat. Kerana apa? Kefahaman itu diberi oleh Allah, dijadikan oleh Allah, bukan dijadikan oleh usaha dan ikhtiar kita. Tapi Allah tidak mensia-siakan usaha kita. Allah memberi pahala. Kemudian, jadi kelakuan yang dipuji, makna siapa-siapa yang dalam hatinya ada sifat redha dengan qada Allah Ta'ala ni, dia adalah orang yang dipuji oleh Allah. Bukan raja puji, Allah puji. Kita kalau raja puji pun melayang lah kita. Yang kata raja, kawan sama yang sama waktu dengan kita puji. Kawan-kawan yang sama waktu dengan kita puji kita. Kau ni baik lah, kau tak pernah jumpa manusia sebaik kau ni. Melayang kita. Kalau duduk atas penimbang tu kosong penimbang, jadi ringan. Melayang. Dipuji tadi. Ini yang memuji bukan makhluk, yang memuji ni Allah. Pencipta alam ini memuji orang yang dalam hatinya ada sifat redha dengan qada Allah. Tak peduli dia laki, dia perempuan, dia tua, dia muda, di hatinya redha selalu. Sangka baik selalu dengan Allah. Setuju sahaja apa yang dibuat oleh Allah atas diri dia, dia setuju manja. Dia tak pernah bangkang, tak pernah kritik. Tu kata redha tadi kan. Payah tu nak dapat tu, bukan sehari dua, oi. Kadang-kadang kita ni redha tang sini, tang situ tak redha pula. Duit hilang kita redha. Orang maki hamun kita, orang fitnah kita, kita tak boleh redha. Tu gagasan itu. Dia nak redha ni dalam segala hal, bukan separuh-separuh. Bukan separuh-separuh.
Allah bagi senang, redha. Allah bagi susah, macam Allah bagi susah dah tak redha, dah tak setuju, dah tak boleh terima. Redha ni kena dalam segala hal. Sebab yang buruk, yang baik, dua-dua tu datang daripada Tuhan yang sah. Yang satu kita dapat nikmat pun daripada Allah, dapat bala ujian pun juga daripada Allah. Sebab tu kena redha dalam segala hal. Bukan redha waktu dapat apa yang kita nak saja. Waktu dapat benda yang kita tak mahu pun kena redha juga. Macam mana ni nak redha, nak terima dengan benda yang kita tak seronok? Sebab tu rukun nak redha dengan qada qadar Allah ni kena kenal Tuhan terlebih dahulu. Kena kenal Tuhan terlebih dahulu. Kena faham betul-betul apa erti Tuhan, apa maksud Tuhan, siapa Tuhan, apa sifat yang wajib bagi Tuhan. Baru boleh terima, baru boleh redha. Kalau tak kenal Tuhan, setakat tahu nama je, tak tahu Tuhan tu apa, sini yang bila dapat benda baik redha, bila dapat benda yang tak baik, yang tak sedap, kita dah mula bersangka jahat dengan Allah. Adakah sifat maha baik Allah tu berubah-ubah? Adakah sifat maha adil Allah tu berubah-ubah? Sekejap dia adil, sekejap dia zalim? Mustahil. Sebab sifat adil Allah tu wajib. Apa maksud adil? Kena pada tempatnya. Apa yang ditakdirkan, apa yang diaturkan, apa yang dibuat memang kena pada tempatnya. Kita berasa tak kena sebab ilmu kita tak sampai. Sebab ilmu kita tak sampai kepada hikmah tu. Itu yang menyebabkan kita tak redha, maknanya benci, tak suka, tak boleh terima. Kita buat contoh macam ni. Kadang-kadang kita redha tapi lambat. Bila tahu hikmah baru alhamdulillah. Tapi waktu ditimpa musibah tu, macam-macam dia katanya. Bila dah tahu hikmah baru puji, alhamdulillah ya Allah. Mujulah pancit tayar ni tadi. Kalau tak pancit memang aku lepas dah selekoh sebelah sana. JPJ berkemah situ. Nampak tak? Contohlah, nak buat contoh supaya faham. Kita orang awam ni kadang tak redha langsung, kadang-kadang redha tapi lambat. Tak pakai. Dia waktu tu berlaku, waktu tu juga dia redha dengan Allah. Kita ni lambat. Kita tak payah pancit, kita menyumpah, sumpah seranah macam-macam keluar. Nampalah aku ni tengah ada hal penting ni, tiba-tiba lah tayar ni pula pecah pula ni. Macam-macam lah. Kenapa Tuhan buat macam ni? Aku tengah ada hal penting gini-gini. Tak lama kawan kita datang. Kenapa? Tayar pancit lah. Kau nak pergi mana? Nak pergi sebelah sana. JPJ berkampung. Ya ke? Muju lah tayar bocor. Nampak tak? Muju tayar bocor. Kalau tidak, habis dah. Sebab aku ni bukan kata roteknya, macam-macam. Barang salah pun ada dalam. Contohlah, nampak tak? Di situ baru rasa mujur, ya Allah, alhamdulillah. Maknanya Allah nak selamatkan kita rupanya. Tapi hati kita ni lambat. Sebab kita dah memang ajar hati kita ni suka bersangka jahat. Kita dah memang didik hati kita ni suka bersangka jahat. Padahal nak sangka baik boleh, kita saja pilih yang jahat. Sebab hati kita tak baik. Dia kalau hati baik, dia akan pilih sangka baik. Kalau hati jahat, dia tak akan pilih sangka baik, dia akan pilih yang negatif. Jadi lambatlah orang yang benar-benar kenal Allah. Apa saja yang berlaku pada diri dia, waktu tu juga dia redha dengan Allah. Sebelum berlaku, dia dah standby dah. Aku redha segala takdir kau ya Allah. Baik buruk aku terima semua. Sebab kau tak pernah salah dalam menentukan sesuatu. Kau tak akan membuat sesuatu melainkan ada faedah. Tapi oleh kerana kebodohan aku ni, tak tahu benda yang tersembunyi, tak tahu hikmah sesuatu perkara, tak tahu benda yang akan datang, ni dah menyebabkan aku nampak takdir kau ni tak elok, tak baik, tak kena dan sebagainya. Sebab hati kita, ilmu kita tak seperti ilmu Allah. Ilmu Allah, nampak tak? Kalau awal-awal lagi kita tahu tadi, maknanya kan kita pergi kerja sampai satu tempat tayar kita akan bocor sebab Allah nak selamatkan kita daripada ada benda bahaya dekat depan tu. Awal-awal lagi lah kita redha dah.
Tak jadi ujian lah macam tu. Siapa-siapa pun boleh redha kalau macam tu. Nampak tak? Malam ni kita dah tahu dah apa cerita besok berlaku. Pagi besok sebagai contoh, kita dah order, kita dah booking tiket kapal terbang, dah bayar dan sebagainya. Pada adatnya besok kita akan terbang pukul 10 pagi. Tiba-tiba malam ni kita dibagi tahu dah oleh Allah, malaikat kita datang bagi tahu besok, walaupun dah tempat tiket, besok akan apa, delay apa nama menatang dah? Delay. Ataupun penerbangan akan dibatalkan. Sebab apa? Ada hal-hal tertentu, tetapi Allah jadikan sebab tu sebab besok salah seorang daripada ahli keluarga kau sakit contohnya. Jadi awal-awal lagi lah kita redha. Delay pun delay lah. Sebab dah tahu dah rupa-rupanya ada keluarga nak sakit. Itu tak jadi ujian dah lah. Siapa-siapa boleh redha macam tu kalau dah tahu jawapan awal-awal. Nampak tak? Tak jadilah kapal terbang ni, tak jadi terbang hari ni. Sebab apa entahlah, tak tahu. Tiba-tiba orang telefon, Assalamualaikum, kau kat mana ni? Aku kat airport ni. Kata dah terbang, tak jadi. Kapal terbang delay. Mujur kau tak terbang. Bini kau sakit. Macam mana kita rasa masa tu? Mujur, ya Allah, aku tak jadi pergi. Kan selalu berlaku macam tu kadang-kadang. Mujur tak jadi pergi, mujur begini, mujur begitu, tapi benda dah lepas, dah sumpah seganah dulu. Dah sumpah seganah dulu, dah sangka jahat macam-macam pada Allah, dah tak boleh terima, kata Allah tak adil, baru kata alhamdulillah ya Allah, mujurlah. Dah buat dosa dulu dah. Ada buat dosa dulu. Lambat. Dia nak redha ni sebelum benda tu berlaku, dah standby dah. Dan apabila benda tu berlaku, terus hatinya pergi kepada Allah, pasti ada hikmah. Mesti ada benda baik yang Allah nak bagi aku. Macam tu. Tidak, itu sumpah seganah. Jaga-jaga. Cakap senang nak beramal tu, Allah akan uji kita. Apa yang kita belajar akan diuji oleh Allah. Malam ni kita belajar buat redha kan. Nanti tunggu adalah benda Allah nak uji ni. Kau redha tak? Waktu mengaji kau angguk-angguk kata dia. Waktu mengaji angguk-angguk. Allah ujilah, tengok lulus ke tak lulus. Setiap apa yang kita belajar akan diuji oleh Allah Ta'ala. Maka standby je lah. Standby je lah. Barulah tahu tahap keimanan kita tahap mana. Baru kita tahu kita mampu beramal dengan ilmu ataupun sekadar jadi maklumat saja. Nampak tak ada? Daripada ujian tadi kita boleh ukur amalan kita. Allah bagi ujian supaya kita sedar dan kita tahu tahap mana kedudukan iman kita. Bukan untuk Tuhan tahu. Tuhan dah tahu segala-galanya sedia kala. Allah memberi ujian. Sebab apa Allah bagi ujian? Sebab Allah nak tahu tahap iman kita macam mana. Kalau tak ada ujian, Allah tak tahu ke iman kita tahap mana? Sebab tu salah perkataan tu. Allah bagi ujian sebab Allah nak tahu. Kenapa pula Allah nak tahu? Tak ada istilah Allah nak tahu, kerana dia dah tahu segala-galanya. Tengok dalam ilmu tauhid tu, bab ilmu tu. Banyak kita cakap Allah ni bagi ujian sebab Allah nak tahu iman kita macam mana. Kenapa pula Allah nak tahu? Nak tahu ni makna benda belum jadi lagi. Padahal ilmu Allah tu dah lulus dah sedia kala lagi dah. Dah tahu segala-gala perkara dah sedia kala lagi. Mengenai benda yang wajib, yang mustahil, yang harus, semua yang telah ada dalam ilmu Allah. Segala-galanya. Jadi apa hikmah Allah bagi ujian? Supaya kita tahu, supaya kita sedar tahap mana iman kita, tahap mana amalan kita. Yang kadang-kadang kita ni mengaku baik, mengaku hebat, Allah ujilah, tiba-tiba gagal, baru tahu lemah lagi iman aku. Tak sepatutnya aku sombong dengan orang, rupanya aku pun lemah juga. Itu hikmah dia. Bukan untuk Allah tahu, dia tahu sedia kala dah. Dia tak bagi ujian pun dia dah tahu dah. Siapa neraka, siapa syurga dah ada dah dalam ilmu Allah. Dah ada dah dalam ilmu dia. Baca rukun iman senanglah. Percaya dengan qada qadar, baca tepi bibir. Tapi bila Allah uji, gagal. Aku tak boleh terima takdir, aku tak boleh terima ni semua. Kenapa pula kau tak boleh terima?
Itu kan kau yang baca rukun iman tu, percaya dengan qada qadar. Apa maksud percaya dengan qada qadar? Mana kau beriman. Kau yakin, kau percaya apa saja berlaku yang jadi, buruk, baik, senang, susah daripada Allah. Siapa dia? Allah, Tuhan. Dah, kau tak setuju dengan Tuhan kan? Kau tak setuju dengan Tuhan? Tak setuju dengan takdir Allah, tak setuju dengan qada qadar Allah, maknanya tak setuju dengan yang membuat qada qadar itu siapa? Allah. Maknanya kau tak setujulah dengan Allah. Apa masalahnya? Apa masalah kau tak setuju dengan Tuhan? Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Tak setuju dengan takdir Allah menunjukkan kita tidak setuju dengan Tuhan yang menentukan tu, kita tak setuju. Kenapa tak setuju dengan Allah? Bukankah kau yakin dia Tuhan? Apa maksud Tuhan ni? Bila kita bersyahadat la ilaha illallah, maknanya kita percaya, kita yakin, kita terima, kita setuju bahawasanya Allah Ta'ala itu maha adil, maha baik, maha kasih sayang. Itulah di antara maksud yang tersirat di sebalik ikrar sumpah kita tu la ilaha illallah tu. Ini yang ulama suruh kita ngaji tauhid ni, sifat 20 ni. Bukan ni. Tak satu lagi. Supaya faham apa maksud la ilaha illallah yang kita sebut tu. Bukan sekadar faham dia punya terjemah tiada Tuhan melainkan Allah, bukan. Apa maksud orang yang mengaku Allah Tuhan ni, apa maksudnya? Dia adalah orang yang yakin, yang terima, yang percaya Allah Ta'ala ni tak pernah, takkan membuat kesilapan, mustahil buat silap, mustahil buat salah, mustahil buat benda yang tak kena, mustahil membuat benda yang tak ada faedah. Itu erti atau maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah. Maknanya dusta lah. Maknanya kau berdusta lah yang kau ikrar tu. Kau ikrar, kau kata tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya kau setuju apa saja yang Tuhan buat. Tapi kenapa hari ni kau kata kau tak boleh terima? Maknanya kau dah langgar sumpah kau. Tu dia suruh mengaji tu kan. Banyak benda kita nak kena faham. Baik. Kemudian kelakuan yang dipuji, lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Maknanya kalau orang tanya apa hukum redha dengan qada qadar Allah? Hukumnya wajib, bukan sunat. Bukan sunat, wajib. Makna kalau tak redha hukumnya haram. Kalau tak redha berdosa. Sebab redha tu wajib. Apa maksud wajib? Perkara yang dituntut, yang disuruh oleh Allah sebagai suruhan yang putus, yang muktamad. Paksaan daripada Allah. Kalau tak buat benda wajib akan diancam dengan azab siksaan. Itu menunjukkan yang wajib itu paksaan daripada Allah. Jadi benda yang wajib tu banyak. Semayang wajib, puasa wajib, tutup aurat wajib. Redha dengan qada qadar Allah juga wajib. Sama. Sama. Jadi faham betul-betul erti wajib. Wajib ni bukan pilihan, wajib ni paksaan, mesti. Tak mahu ataupun tidak, suka ataupun tidak, mesti kena buat. Suka ataupun tidak, mesti kena semayang. Suka ataupun tidak, kau wajib kena redha. Suka ataupun tidak, kau wajib kena redha. Sebab redha tu wajib, bukan harus, bukan sunat. Kelakuan yang dipuji, lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Nampak tu? Sekalian mukallaf, tak kira raja tak raja, laki ataupun perempuan, tua muda, suami ataupun isteri, tak peduli. Setiap mukallaf wajib redha dengan qada dan qadar Allah. Telah berfirman Allah Ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa radu anhu. Telah redha Allah Ta'ala daripada sekalian yang beriman, yang mengerjakan amal yang baik. Jadi mana-mana orang beriman yang beramal soleh, mana beramal dengan cara yang betul, mengikut syarat rukun yang betul, ikhlas yang betul, akidah yang betul, Allah redha dengan hamba yang macam tu. Mana Allah seronok dengan hamba yang macam tu.
Redha-redha ni kadang kita tak pernah faham. Allah seronok. Allah seronok sangat dengan hamba yang mana? Yang suka buat amal soleh. Allah seronok dengan dia. Allah suka dengan dia. Allah seronok dengan dia. Dan kita nak tak Allah seronok dengan kita? Nak. Kalau nak, kenalah buat benda-benda yang Allah seronok. Jangan buat benda yang Allah benci. Kita takkan dapat redha Allah kalau kita buat benda yang tak diredha oleh Allah. Kita nak Allah redha kita, tapi kita buat benda yang Allah tak redha. Mana mungkin kita nak dapat redha? Nak redha Allah, kena buatlah benda yang Allah redha. Apa benda yang Allah redha? Semayang, mengaji, beramal, bersih hati, pemaaf, tawaduk. Ini benda-benda yang Allah redha. Barulah dapat redha Allah bila kita buat benda-benda tu. Ni kita nak Allah redha, kita tinggalkan solat. Nak Allah redha, kita dedah aurat. Nak Allah redha, kita suka mengumpat. Nak Allah redha, tapi dengki hasad dalam hati. Mustahil dapat redha Allah. Takkan dapat redha Allah sebab kita buat benda yang menyalahi. Nak Allah redha, kena buat yang dia redha. Apa yang dia redha? Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, mengaji. Hati bersih, tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada ujub, tak ada riak, tak ada takabur. Itu semua benda-benda yang Allah redha. Kalau benda ni kita dapat buat semua, insya-Allah garanti kita diredai oleh Allah. Bila dah Allah redha, selamatlah dunia, selamatlah akhirat. Tapi kalau Allah tak redha dengan kita, dunia pun tak selamat, dunia akhirat lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi dah akhirat besok lagi lah tak selamat. Balik akhirat dalam keadaan Tuhan tak redha dengan kita. Balik tetap kena balik. Mahu tak mahu kena balik. Tapi kepulangan kita tu tidak diredai oleh Allah. Sebab waktu atas dunia dulu selalu buat benda yang Allah tak redha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali nak lari mana? Sepantas mana kita lari pun akan patah balik kepada Allah. Nak lari sejauh mana pun akan kepada Allah juga pergi dia. Jadi ingat, bila dah kembali kepada Allah, ada balasan dia. Telah redha Allah Ta'ala daripada sekalian hamba-Nya yang beriman, yang mengerjakan amal baik, dan redha mereka itu daripadanya Allah. Apa maksudnya? Orang yang beriman tadi tu, dia pun redha dengan Allah. Sebab apa? Diberi balasan syurga oleh Allah. Dia redha dengan balasan Allah. Bila Allah memasukkan dia dalam syurga besok, redha, seronok, suka, setuju dengan balasan Allah yang Allah bagi dengan limpah rahmat Allah untuk dia dalam syurga tu. Allah bagi lebih daripada apa yang dibuat atas dunia. Dibuat satu, Allah balas 10. Kadang-kadang dia buat satu, Allah balas 27. Kadang-kadang dia buat satu sampai tak terhingga balasan yang Allah bagi. Umur kita 60 tahun, tolak sini, tolak situ, tolak sini, tolak situ. Adalah 2 tahun beramal. Dah tidur 8 jam sehari. Ulama kira siap. Sebab Allah firman wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu manusia itu demi Allah, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi ulama takut dengan firman Allah tu, dikiranya masa kalau kita umur 60 tahun, kalau ambil satu hari 8 jam tidur, 8 jam kalikan dengan 60 tahun, maknanya 20 tahun tidur sahaja. Daripada umur 60 tahun tu, 20 tahun tolak tidur je. Kalau satu hari 8 jam tidur. Kita tidur berapa jam sehari? Itu yang 8 jam tu. Itu yang ikut orang putih cakap tu. Orang putih cakap 8 jam. Kalau tak sihat. Biasa lebih. Kalau dah satu hari 8 jam, dalam masa 60 tahun, bila dikumpulkan 8 jam selama 60 tahun tadi, ulama kata 20 tahun. Dapat 20 tahun masa tidur sahaja. Dah tidur tak adalah ibadat. Ada? Ini kata 8 jam. Kalau yang jenis tidur 10 jam sehari,
Berapa pula tu? Okey, tolak 20 tahun, tinggal 40 tahun. Ambil umur ghalib lah 60 tahun 20 tahun dah tidur dah, ni dah tak boleh buat apa dah ni. Ni dah tak boleh nak elak dah ni. Tinggal 40 tahun. 20 tahun dah buang dah, tidur je ni. Ni tak kira tidur tambahan ni. Ni tak kira tertidur dalam kuliah lagi, tak kira lagi tu. Kita tidur dalam kuliah, kalau kira tambah lagi setahun. Contohnya tak ada kena-mengena. tinggal 4 tahun. Baik, dalam 40 tahun yang tinggal tadi, kita cari duit. Bekerja, cari nafkah, satu hari 8 jam. Ni tak kira overtime. Tolak 20 tahun lagi. Betul? Tolak 20 tahun lagi, dah satu hari kerja 8 jam. Dalam masa 60 tahun tu, 20 tahun untuk cari duit, cari makan minum. Tinggal 20 tahun lagi. Tinggal 20 tahun lagi. Duk main handphone. Main handphone berapa jam sehari agak-agak? 4 jam. Dalam masa tu berapa tahun? Tu tak cerita lepak-lepak lagi. Tak kira duduk saja lagi. Berapa je hari yang tinggal sebenar-benarnya untuk buat ibadat yang sebenar-benarnya? Berapa? Dah tu pula kita buat bukannya betul pula tu. Buat pula bukannya betul, buat main hentam aja. Itu tak tolak hati, tak ikhlas, tak tolak mengumpat lagi. La ilaha illallah. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Dahlah dalam waktu yang sikit tadi kita beramal dengan salah pula. Lepas tu buat benda yang Allah benci pula, yang menjadi asbab terhapusnya pahala ibadah. Berdengki, mengumpat, bukankah tu habiskan pahala? Dahlah amalnya sikit, silap-silap amalnya pun dah tak sah dah. Tak tahu nak tolak apa dah. Macam mana kita nak balik akhirat ni? Macam mana kita nak balik akhirat? Cuba buat kira-kira. Barulah kita risau nak balik akhirat. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi kalau macam ni. Aku kena bersungguh-sungguh. Aku kena waspada, aku kena hati-hati. Sebab hakikat masa aku buat ibadat yang betul-betul tak lama. Berapa hari je. Berapa tahun je. Yang betul-betul je. Lepas tu pula aku kena pastikan amalan yang aku buat mesti kena betul. Dan aku mesti kena jauhkan diri daripada benda yang merosakkan amal aku yang sikit saja. Tiba-tiba bila Allah redha, Allah terima, Allah masukkan di dalam syurga, mendapat kesenangan yang selama-lamanya. Tak padan dengan amalnya yang setahun tadi tu. Tak padan dengan amalnya yang setahun yang banyak sengit-bengit tadi tu. Allah bagi balasan duduk kekal selama-lamanya. Maka dia orang kata apa? Mereka redha dengan pemberian Allah. Apa tak redanya duduk dalam syurga dah. Jadi Allah redha dengan mereka sebab amal soleh yang mereka buat. Mereka pula redha dengan Allah dengan balasan Allah yang sempurna. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallahu wa min syaqawati bani Adam sakhatahu bima qadallahu lahu. Jaga-jaga ni. Ini amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ini amaran ni, ini hadis tarhib ni, nak menakutkan, nak menggerunkan kita ni. Apa maksud hadis tadi? Setengah daripada tuah lah. Tuah tahu tuah? Keuntungan. Setengah daripada keberuntungan ataupun tuah manusia. Apa tuah dia? Redanya dengan barang yang mengkehendaki, makna yang menentu akan dia barang oleh Allah Ta'ala. Itu tuah dia. Makna kalau dalam hidup di atas dunia ni, dia adalah orang yang sentiasa redha dengan takdir Allah. Baik ataupun buruk dia redha, dia suka, dia setuju, sangka baik dengan Allah. Itu tuah dah tu. Makna dia bertuah dah tu. Dia hamba yang bertuah dah tu. Tapi sebaliknya kata Nabi, dan setengah daripada celaka. Lawan bagi tuah tadi kan. Lawan bagi tuah tadi makna celaka, kecelakaan. Dan setengah daripada kecelakaan manusia.
Apa kecelakaan dia? Murkanya, bencinya dengan barang yang mengkehendaki, makna yang menentukan akan dia oleh Allah Ta'ala bagi dia. Apa maksud benci? Tak suka. Dia tak suka. Dia tak suka Allah takdirkan dia begini, dia tak suka Allah takdirkan dia begitu. Itulah kecelakaan diri dia. Faham dah kita nak duduk dalam keadaan celaka atas dunia ke nak duduk dalam bertuah? Nabi tak bohong, mustahil Nabi bohong. Makna Nabi mengkhabarkan apa yang nak disampaikan oleh Allah kepada kita. Makna hakikatnya peringatan ini adalah daripada Allah, cuma melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah pencipta kita nak bagi tahu kepada kita, kalau kau nak bertuah hidup atas dunia, menjadi hamba yang bertuah, kau kena redha dengan apa sahaja yang telah ditentukan oleh Allah. Sama ada benda tu kau suka, benda tu kau tak suka, kau kena redha, kena setuju dan sangka baik dengan Allah. Tapi kalau kau nak duduk atas dunia dalam keadaan celaka, pagi petang siang malam duduk dalam celaka, jangan redha dengan takdir Allah, jangan setuju dengan takdir Allah. Dah kita nak yang mana? Pilihlah. Fikir. Pilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu memang nafsu dia akan ajak kita supaya jangan setuju dengan apa yang Allah aturkan. Dulu kita dah jumpa bab marah dulu. Bab marah dulu dah jumpa dah. Kenapa timbul kemarahan? Yang pertama, bila datang kepada kita benda yang kita tak nak. Betul? Kita tak nak benda tu. Kita minta jauh, minta simpang. Tiba-tiba sampai. Dalam keadaan kita tak nak sampai, maka timbul kemarah daripada syaitan dan nafsu dalam hati kita, timbul marah. Lalu kalau perasaan marah ni tadi tidak boleh dikontrol, tak boleh dikawal, dia akan jadi apa tadi? Tidak redha, tak suka. Jadi perasaan tak suka, tak redha tu adalah daripada hasutan nafsu dan syaitan. Dia akan menghasut kita supaya jangan setuju dengan benda yang datang. Agar apa? Agar kita dibenci oleh Allah. Kita ikutkan, maka dibenci oleh Allah lah. Tepuk tanganlah setan dan nafsu. Sebab berjaya dah menghasut kita supaya jangan redha dengan apa yang Allah aturkan. Duduklah dalam kecelakaan tanpa sedar. Walaupun makan minumnya lazat, nikmat, bahagia, kaya, tapi bila tak redha, sebenarnya dia duduk dalam celaka, duduk dalam kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Allah, banyak benda kita nak kena tahu. Ni yang orang kata mengaji agama sikit-sikit sudahlah. Ni yang orang kata ni belajar agama sikit-sikit dah lah. Agama Allah tu, ilmu Allah tu luas. Sampai bila pun tak habis belajar. Jadi belajar sikit-sikit dah lah. Ni sikit-sikit ni nak belajar. Macam mana nak adab ni? Kalau sikit-sikit kita tahu. Perjalanan akhirat tu, hidup akhirat tu hidup yang tak berkesudahan. Cukup ke dengan sikit tahu? Dunia yang sementara ni pun kita nak banyak tahu. Kehidupan kita dunia yang sementara ni pun macam-macam kita nak ambil tahu. Ilmu dunia yang apa? Ilmu dunia yang bersifat sementara ni pun kita belajar, lepas belajar yang dah pencet pun belajar ilmu dunia lagi. Padahal ilmu yang bersangkut paut dengan benda binasa tu yang nak belajar tu. Adakah benda yang sangkut paut dengan kekal tak payah nak tahu banyak, tahu sikit-sikit je? Patut ke? Tak patut. Tak patut. Benda yang bersangkut paut dengan kehidupan yang kekal, maknanya lagi banyak kena ambil tahu. Dunia ni binasa, tak ambil tahu banyak pun tak apa. Tak rugi kalau tak banyak ambil tahu tentang dunia. Tapi kalau tak ambil tahu tentang akhirat, tentang ibadat, ini sangat merugikan kita. Sangat merugikan kita. Dah kita dah tahu dah ni, dah tahu dah. Percaya ke tidak dengan hadis Nabi? Wajib percaya. Kalau tak percaya, kafir, kufur. Dah bila dah percaya, orang yang redha atas dunia ni dengan apa saja yang Allah tentukan, dia mendapat tuah. Dia adalah orang yang bertuah. Dan kalau aku tak redha,
Dengan apa yang Allah aturkan dalam hidup aku, maknanya aku duduk dalam kecelakaan. Aku adalah hamba yang celaka. Siapa kata? Nabi SAW. Maka kita fikir dah, buatlah pilihan nak yang mana. Nak tuah ke nak celaka? Orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang waras, dah tentulah dia nak yang baik-baik. Takkan dia nak celaka pula kalau dia berakal waras. Yang nak celaka ni orang gila. Dia orang tak waras. Bagi kuih dengan tahi, dia ambil tahi. Nak kuih ke tahi? Dia kata ambil tahi lah. Patut pun dia gila. Tapi kalau orang waras, dia tak nak, dia nak ambil kuih tadi. Ni celaka dengan bahagia, nak mana? Kalau orang cerdik tentu nak bahagia, dia tak nak celaka. Dan bahawasanya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Berfirman Allah Ta'ala, "Madza turiduna fayaquluna ridhaka." Akan apa menghendaki kamu, hei sekalian ahli syurga? Maka bersembah mereka itu ahli syurga, redha engkau ya Allah. Yang kami nak bukan syurga ni, yang kami nak redha engkau ya Allah. Kata waliullah, apa faedahnya? Takkan ada keseronokan, tidak akan ada kebahagiaan, takkan dapat mengecapi nikmat syurga yang sedap, yang lazat, yang hebat itu kalau kita duduk dalam syurga itu dalam keadaan tidak diredai oleh Allah. Boleh tak Allah nak masukkan kita dalam syurga? Boleh. Boleh tak Allah nak dudukkan kita dalam syurga? Boleh. Walaupun kita tidak diredai oleh Allah, boleh je. Contohnya, saya undang kawan-kawan ni, di dalam majlis saya. Saya kata, mari, saya dah persiapkan ni balai dewan yang tersergap indah dengan pelbagai kesedapan, keseronokan, kelazatan ada dalam ni. Saya jemput ni supaya kawan-kawan ni ambillah nak makan apa, buatlah berseronoklah. Tapi sebelum nak mulakan acara ni, sebelum saya meninggalkan tempat ni, saya nak pesan satu je. Sesungguhnya saya sangat benci dengan kalian tu. Seronok tak nak makan tu? Masuk dah ni. Betul? Datang dah. Masuk dah. Tapi bila tahu tuan empunya majlis tak suka, benci, tak seronok dengan kita, macam mana kita nak nikmat benda-benda tu? Dapat rasa nikmat tak agak-agak? Tak dapat. Begitulah orang yang ahlillah, dia kata aku tak pandang syurga ke neraka, yang aku nak redha Allah. Apa guna aku duduk dalam syurga kalau Allah tak redha pada aku? Aku takkan seronok duduk dalam syurga kalau Allah tak redha pada aku. Tapi kalau aku duduk dalam neraka sekalipun, tapi kalau Allah redha, tentu aku akan selamat. Contohnya mana? Nabi Allah Ibrahim, walaupun duduk dalam api, tetapi dia hamba yang Allah redha, tetap mendapat kelazatan walaupun dia duduk dalam api. Itu pandangan ahlillah tu. Maknanya nak cerita redha Allah lebih besar daripada syurga lagi. Redha Allah lebih besar daripada Lailatul Qadar lagi. Nampak tak tu? Jadi sebab itu yang diburu oleh kekasih Allah tu. Dia nak redha Allah, dia nak Allah redha dia je, cukup lah. Dia sampai peringkat tu, dia tak pandang dah Allah nak bagi syurga ke, itu hak Allah. Tapi yang diharap sangat redha lah ya Allah. Boleh je Allah nak masukkan kita dalam syurga, boleh. Kita duduk buat maksiat, boleh je Allah nak letak dalam syurga tu. Tapi kalau apa gunanya masuk dalam syurga kalau dalam keadaan Tuhan empunya syurga tak redha dengan kita? Makanlah, jemputlah makan. Macam-macam makanan lazat ada ni, tapi saya nak beritahu aku sangat benci dengan korang. Aku tak redha dengan korang lah. Jemputlah makan. Tergamak tak nak makan, seronok tak nak makan, tak seronok. Tapi kalau cakap sebelum saya nak meninggalkan majlis ni, saya nak beritahu saya sangat sayang, sangat kasih, sangat gembira, sangat seronok dengan kehadiran kawan-kawan ni. Jemputlah makan. Ini ngamping-ngampingkan kita punya ni. Lain dia lain. Kita akan dapat menikmati dengan sebenar-benar. Sebab apa? Kita tahu tuan empunya majlis, seronok dengan kehadiran kita. Begitulah perbandingan, nak buat contoh, nak dekatkan faham. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Akan apa menghendaki kamu? Madza turiduna?
Akan apa menghendaki kamu? Tanya Allah. Hei sekalian ahli syurga, wahai ahli syurga, apa yang kau nak? Lalu berkatalah ahli syurga itu, bersembah mereka itu, redha engkau ya Allah. Besok. Dalam syurga saya berlaku tu. Ni Allah hikayatkan. Apa yang kau nak ni? Allah kata, Allah tanya apa yang kau nak? Aku nak, kami nak redha engkau ya Allah. Maksudnya redha itu yang lebih besar daripada syurga. Maka jika kau bertanya betapa aku himpun antara redha dengan qada qadar dan benci akan kufur dan maksiat, macam mana kita nak bezakan ni? Dan keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala di sisi akidah kita di sunnah wal jamaah, betul? Taat ke maksiat ke, bukankah dengan takdir Allah? Ya. Jadi saya sekarang ni ada kemuskilan. Muskil sebab redha tadi maknanya suka, lawannya benci. Tiba-tiba macam mana nak suka dengan benda maksiat? Maksiat bukankah takdir Allah? Kita dah belajar kan? Buruk, baik, taat, maksiat semuanya dengan kehendak Allah. Jadi sekarang ni macam mana kita nak redha dengan benda yang maksiat? Tadi kata redha tu wajib. Benda yang berlaku dalam hidup kita ni dua, kadang-kadang taat, kadang maksiat. Redha dengan taat, seronok dengan taat tu tahulah kita. Ni tang maksiat ni nak redha macam mana ni? Jaga baik, faham elok-elok. Faham elok-elok ni. Dan benci akan kufur dan maksiat. Maksiat tu kita nak kena redha ke nak kena benci? Soalan dia. Redha dengan maksiat ke nak benci dengan maksiat? Ni soalan ni. Salah faham ni dosa kita ni. Salah faham kita dosa. Dan kedua-duanya itu makna taat dan maksiat, baik dan maksiat tadi kedua-duanya adalah qada Allah. Itu di sisi akidah kita ahli sunnah. Jangan kira fahaman lain tu. Mu'tazilah tu dia kata yang baik je Allah takdirkan, yang jahat bukan Allah. Dah kalau bukan Allah siapa? Ada ke Tuhan yang selain Allah yang menentukan? Sebab tu fahaman tu fasik. Fahaman tu tak betul. Dia kata yang baik-baik dia Allah tentukan. Kalau berlaku yang jahat, yang tak elok tu bukan Tuhan yang tentukan. Dah, siapa yang tentukan? Macam mana benda tu boleh berlaku kalau bukan Tuhan yang tentukan? Ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Nescaya aku jawab. Ni jawapan dia. Jawapan ni. Bahawasanya kufur dan maksiat itu ada baginya dua pihak. Yang pertama bahawasanya keduanya kufur dan maksiat itu dengan qada Allah dan kehendaknya. Makna berlakunya perbuatan dosa dan maksiat itu adalah dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Maka daripada ini pihak wajib kita redha. Tilik kepada berlakunya maksiat itu adalah dengan aturan Allah. Wajib kita setuju kerana dia yang terlebih tahu dengan apa yang dia rancangkan. Kita tak payah tengok orang lain lah. Kita tengok diri kita. Kita ada tak buat maksiat? Dah tentu ada. Dah tentu banyak maksiat kita tu daripada dulu. Contohlah ada maksiat yang berat-berat. Contohlah berlakunya perbuatan dosa dan maksiat kita yang dulu-dulu tu, adakah benda tu berlaku dengan bukan dengan kehendak Allah? Jawabnya dengan kehendak Allah. Allah yang kehendak waktu dulu aku jadi pencuri, aku minum larak, aku berzina, aku berjudi dan macam-macam lagi. Makna berlaku benda tu dengan kehendak Allah. Tilik kepada perkara itu terjadi kerana telah diatur oleh Allah yang maha bijak, yang maha mengetahui hakikat segala sesuatu perkara. Tilik kepada situ, aku redha ya Allah. Aku redha kau tetapkan di dalam kehidupan aku ni masa silam aku dulu begini. Aku redha sebab kau yang maha mengetahui apa yang kau aturkan. Pengaturan kau tak pernah kurang, pengaturan kau tak pernah
zalim, semuanya adil, kena pada tempat ya Allah. Nisbah engkau yang aturkan benda tu dalam hidup aku redha ya Allah. Aku setuju ya Allah. Walaupun maksiat yang dulu-dulu tu yang aku buat tu, tilik kepada benda tu engkau yang aturkan ya Allah, aku redha. Tu bahagian yang pertama. Dan pihak yang kedua, bahawasanya kedua itu dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat, maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya, kufur dan maksiat, dan wajib kita larang daripada keduanya. Maksudnya tilik kepada apa? Maksiat tadi kita buat dengan usaha dan ikhtiar kita, pilihan hati kita, tilik kepada situ kita benci perbuatan kita tu. Bukan benci dengan aturan Allah tu, benci dengan perbuatan kita tu. Tilik kepada dosa dan maksiat kita itu dilakukan dengan sebab kita yang mengusahakan, dalam keadaan kita sedar benda tu salah, tahu benda tu dosa, tapi kita usaha juga buat benda yang dibenci oleh Allah. Tilik kepada tu wajib jangan redha pula. Jangan redha dengan diri maksiat tu. Diri maksiat tu jangan redha. Adapun berlakunya benda tu dalam kehidupan kita kerana telah diatur oleh Allah, tu kena redha. Yang namanya perbuatan minum arak tu, jangan redha dengan nama perbuatan minum arak tu, jangan. Sebab perbuatan minum arak tu benda yang dibenci, yang dilarang oleh Allah. Tilik kepada yang namanya minum arak tu, minum arak tu perbuatan maksiat, perbuatan minum arak tu maksiat, tilik kepada situ kita benci dengan perbuatan minum arak. Satu sudut pula tilik yang telah mengaturkan kehidupan kita ni, dalam sejarah hidup kita ni, yang dulu-dulu tu kita maknanya seseorang itu ada minum arak, berjudi dan sebagainya, tilik kepada benda tu Allah yang aturkan, Allah yang susunkan, tilik kepada situ aku redha ya Allah. Sebab apa redha? Kau yang maha mengetahui dengan apa yang kau aturkan. Kau yang mengetahui dengan apa yang kau aturkan. Kau yang mengetahui apa yang terlebih baik untuk hamba, apa yang terlebih mendatangkan mudarat untuk hamba. Kau yang mengetahui Allah. Aku tak tahu. Aku jahil. Aku tak tahu. Tilik kepada yang mengaturkan tadi, yang maha bijak, wajib kita redha. Yang tak boleh redha maksiat tu, yang nama mencuri tu jangan redha. Yang nama perbuatan mencuri tu, ambil hak orang tanpa izin, tu jangan redha. Diri mendedahkan aurat tu jangan redha, sebab itu perbuatan maksiat. Itu wajib kita benci. Redha dengan maksiat dapat dosa. Redha dengan maksiat. Contohnya sekarang ni ada kawan kita sedang tonggang arak, kita redha. Apa maksud redha? Kita seronok dengan perbuatan minum arak tu, maka dosa kita. Sebab apa? Redha dengan perbuatan maksiat minum arak tu. Kawan-kawan kita contohnya sekarang ada orang sedang mencuri, kita redha dengan mencuri itu. Mana redha dengan perbuatan mengambil harta benda orang tanpa izin tadi tu. Redha dengan perbuatan tu. Dia ambil harta orang tanpa izin, kita redha, maknanya kita setuju perbuatan tu, maka berdosa lah kita. Boleh faham tak? Redha dengan aturan Allah dan redha dengan dan benci dengan diri benda itu sendiri. Dulu contohnya dia ada berzina, dia ada berzina. Berzina ni benda yang Allah redha ke tidak? Allah tak redha dengan yang namanya zina tu. Allah tak redha. Allah tak redha dengan perbuatan yang namanya minum arak. Allah tak redha. Allah tak redha dengan pergaulan bebas. Allah tak redha dengan pendedahan aurat. Allah tak redha. Maka kita juga jangan kita pula juga jangan redha dengan perbuatan-perbuatan yang namanya maksiat, minum arak, berjudi, berzina tadi tu. Kalau kita redha dengan perbuatan yang nama minum arak, kita dapat dosa minum arak walaupun kita tak minum. Kita redha dengan perbuatan mendedahkan aurat, kita dapat dosa mendedahkan aurat walaupun kita tak dedah aurat. Redha dengan orang yang murtad. Apa maksud murtad? Keluar daripada agama Islam. Kita redha, kita setuju dengan perbuatan keluar Islam ni, kita seronok, kita setuju, maka murtad sampai ke kita. Na'udzubillah. Jadi tilik kepada diri maksiat tu jangan diredha. Wajib benci maksiat tu. Tapi
Satu sudut yang lain pula, dalam sejarah hidup kita ni, dulu-dulu ada buat dosa, ada buat maksiat. Siapa yang aturkan semua tu? Allah yang aturkan. Pasti ada hikmah tilik kepada situ. Aku redha ya Allah, walaupun sejarah hidup aku ni dulu macam-macam, tapi Engkau yang mengaturkan, Engkau yang maha bijak, Engkau yang tidak ada kekurangan yang mengaturkan. Aku redha ya Allah dengan apa yang telah Kau tetapkan dalam hidup aku yang dulu-dulu. Mudah-mudahan dapat beza dua tu. Tilik kepada perjalanan hidup kita ni Allah yang atur, wajib redha. Adapun bila ditilik kepada tiap-tiap perbuatan maksiat tu jangan redha. Tu tak boleh. Tu namanya maksiat. Bukan subuh redha dengan maksiat tu. Jangan redha dengan maksiat. Tak boleh redha dengan maksiat. Minum arak, tak boleh redha dengan minum arak. Tak boleh redha dengan yang namanya mencuri, tak boleh redha, sebab tu maksiat. Tu yang kedua tadi, dari pihak yang kedua baunya kedua-duanya, maknanya kufur ataupun maksiat itu tilik kepada benda tu diusahakan dengan usaha, dengan dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat, maka daripada ini pihak wajib kita benci. Maknanya kita tak suka orang mencuri. Kita tak suka perbuatan mencuri, kita tak suka perbuatan minum arak, kita tak suka. Itu maksudnya yang kedua ni. Maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya, dan wajib kita larang daripada keduanya. Sebab itulah disuruh larang tu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum arak, jangan dedah aurat. Sebab apa? Menunjukkan kita benci perbuatan tu, kita tak suka. Sebab tu namanya maksiat namanya. Seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan, kerana bahawasanya redha dan benci itu tiada berlawanan keduanya apabila ada keduanya pada dua pihak yang berlainan. Dan kerana bahawasanya barang siapa menyangka akan bahawa meninggalkan menyuruh dan menyuruh dengan kebajikan dan menegah daripada kejahatan, masuk keduanya dalam redha dengan qada Allah Ta'ala, maka adalah orang itu jahil. Kalau kita menyangka begini, buat apa nak larang-larang orang buat maksiat tu? Bukankah tu semua takdir Tuhan? Buat apa yang nak pergi larang-larang orang berzina, orang berjudi, apa benda tu? Buat apa? Ini tanda kau tak redha ni. Oi, jangan salah faham. Tidak redha dengan perbuatan dosa dan maksiat itu bukan bererti jangan melarang. Wajib larang benda maksiat. Bukan bermaksud redha dengan perbuatan maksiat tadi itu jangan bagi nasihat, biarkan gitu. Biarkan orang minum arak, biarkan orang menjudi, biarkan orang merempak, biarkan orang zalim, biarkan. Jangan bagi nasihat, jangan bagi peringatan. Sebab apa? Redha. Macam tu. Adakah redha tu kena tinggalkan usaha mengingatkan? Dah. Sama macam tawakal dah. Adakah bila seseorang itu tawakal dia tak perlu berusaha? Kita dah belajar gitu kan, buat tawakal kan? Maknanya bukan bermaksud tawakal itu tinggalkan usaha. Tawakal tu hati, usaha tu kena buat. Cuma hatinya bergantung dengan Allah. Samalah sini, redha. Redha dengan qada dan qadar Allah. Bukan bermaksud bila berlaku benda maksiat jangan dilarang. Dah, kena larang macam biasa. Jangan kena larang macam biasa. Sebab Allah suruh melarang perbuatan maksiat tu. Dan kerana bahawanya barang siapa menyangka, siapa-siapa yang menyangkakan akan bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan mencegah daripada kejahatan, masuk kedua-duanya di dalam redha dengan qada qadar Allah Ta'ala. Dia kata orang ni adalah orang yang redha dengan takdir Allah. Salahlah tu. Contoh apa Tok Sidang, berlaku benda maksiat kat kampung saya. Orang berzina, orang mencuri, orang berjudi, apa benda. Tapi saya duduk diam aja.
Saya tak melarang pun, saya tak marah pun, saya diamkan aja. Tiba-tiba Tok Sidang kata, Ustaz Azim tu kena tahu tak? Dia tu betul-betul redha dengan takdir Allah lah. Dia tu redha dengan takdir Allah. Kenapa? Dia tak ada suruh, dia tak ada larang dia orang tu duduk buat maksiat minum arak. Dia tak ada larang. Betul-betul dia tu redha dengan takdir. Tu bukan redha, tu bangang nama dia. Bangang nama dia tu, bukan redha. Bukan masuk redha tu jangan bagi nasi. Faham tak tu? Jangan pula bila kita tengok ada orang melarang, mencegah maksiat, kita kata kau ni orang tak redha dengan takdir Tuhan. Dua benda beza tu. Maka adalah ia orang yang jahil. Dia adalah orang yang jahil. Orang yang cakap macam tu, orang yang sangka macam tu, orang yang sehabis-habis jahil lah. Jangan dilarang. Orang tu buat dosa, buat maksiat tu jangan dilarang. Sebab apa? Kita ni wajib redha dengan takdir Allah. Jadi jangan larang. Kalau larang tu menunjukkan kau tak redha dengan apa yang Allah atur. Sehabis-habis jahil. Habis-habis jahil. Kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang dengan perkara mungkar. Itu sebahagian daripada qada Allah Ta'ala. Dan jika engkau bertanya betapa aku redha dengan bala, macam mana aku nak redha dengan bala pula? Bala ujian lah. Benda yang tak seronok datang pada kita, nak seronok macam mana? Macam mana nak redha? Allah takdirkan kita sakit, Allah takdirkan kita rugi, Allah takdirkan kita begini dan begitu, macam mana nak redha? Jawabnya akan datang. Wallahu a'lam. Jawabnya akan datang lah. To be continue lah. InsyaAllah Berhati baik-baik. Berhati baik-baik. Redha dengan maksiat bagaimana? Adakah boleh redha dengan diri yang namanya maksiat? Yang namanya maksiat tilik kepada diri maksiat. Mana contoh maksiat? Minum arak. Apa minum arak tu? Meminum benda yang dilarang oleh Allah. Meminum benda yang memabukkan adalah benda yang dilarang oleh Allah. Kalau begitu, yang namanya minum arak tu aku tak redha. Aku tak redha dengan yang minum arak. Perbuatan minum arak aku tak redha. Dulu aku pernah juga, contohlah, dulu pernah juga minum arak, berjudi, isap dadah macam-macam. Tapi nak cerita benda tu berlaku dengan kehendak Allah. Aku redha dengan apa yang Allah dah aturkan dalam hidup aku. Sebab semua tu pasti ada pasti ada hikmah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana al-qurabati lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dhakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jangan larang. Kalau larang nanti tak redha. Jangan larang. Kalau larang nanti tak redha.